Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada hari ini ataupun pada pagi ini, tuan-tuan dan puan dan rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada tajuk ataupun bab yang baru, iaitu bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin. Yang pada menjelaskan penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Sebelum ini Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita ilmu fardu ain. Ilmu yang menjadi kewajipan atas individu muslim. Adapun ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang menjadi kewajipan masyarakat. Tidaklah dibebankan oleh syariat ke atas semua individu muslim, sebaliknya dibebankan atas sebahagian. Kalau ada sebahagian daripada ilmu itu fardu, wajib, tetapi untuk memenuhi keperluan masyarakat. Jadi sebab itu diwajibkan ke atas sebahagian. Kalau ada sebahagian daripada individu masyarakat mempelajari ilmu tersebut, sudah memadai dan menggugurkan kewajipan daripada orang-orang yang lain. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Ta'lam anna al-fardha la yatamayyazu an ghairihi illa bi dhikri aqsamil ulum." Ketahuilah bahawa fardu tidak berbeza dengan yang tidak fardu kecuali dengan menyebutkan bahagian-bahagian ilmu. Jadi tuan-tuan tulis di atas di situ, ketahuilah bahawasanya fardu ilmu lah, ilmu yang fardu tidak berbeza dengan yang tidak fardu, ilmu yang tidak fardu, kecuali dengan menyebut bahagian-bahagian ilmu. Jadi setelah kita sebut bahagian-bahagian ilmu, barulah kita dapat memahami kategori-kategori ilmu itu. Mana yang fardu, mana yang tidak fardu, mana yang fardu ain, mana yang tidak, yang menjadi fardu kifayah. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan kepada fardu yang kita bicarakan, yang ini tuan-tuan bersekalian, asalnya ada kesilapan lah, sebab dalam bahasa Arabnya dia sebut al-ghardu, bukan fardu. Al-ghardu makna maksud. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan, yakni apabila dikaitkan dengan maksud yang sedang kita bicarakan, iaitu pengkategorian ilmu fardu kifayah, kemudian ilmu. Dan Imam Al-Ghazali dalam bahagian ini dia bukan saja menceritakan kepada kita fardu kifayah saja, walaupun tajuk fardu kifayah, tapi dia juga turut menjelaskan kepada kita ilmu-ilmu yang tercela. Ilmu-ilmu yang harus pun dijelaskan, ilmu yang tercela pun turut dijelaskan. Jadi di sini mungkin silap typing atau silap terjemahan, wallahu a'lam. Kerana yang disebut al-ghardu, bukan al-fardu. Jadi al-ghardu dalam bahasa Arab memberi maksud lah, mengikut tujuan. Jadi tuan-tuan pindah sikit situ. Dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan, yakni apabila dilihat dari perspektif ataupun dikaitkan dengan maksud al-ghardu, maksud yang sedang kita bicarakan, iaitu kategori-kategori ilmu, terbahagi kepada ilmu syar'iyah, ilmu syarak, dan bukan ilmu syari'iyah. Bukan ilmu syarak. Yang dimaksud dengan ilmu syariat ialah yang diperolehi dari Nabi-Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad SAW lah, itu ilmu syariat. Dan
tidak dihitung oleh akal kepadanya. Maknanya ilmu itu bukan ilmu semata-mata ilmu akli. Tapi kita diperolehi dari Nabi. Kita belajar daripada Nabi. Itu ilmu syariat. Bukan ditunjuki oleh akal semata-mata. Seumpama ilmu berhitung. Ini contoh ilmu akal lah. Bukan ilmu Nabi-Nabi. Ya. Atau percubaan. Ilmu percubaan. Mana ilmu percubaan ni adalah ilmu uji kaji. Ilmu yang berdasarkan pengalaman. Seumpama ilmu kedoktoran. Atau pendengaran. Atau ilmu yang diperolehi melalui pendengaran. Seumpama bahasa. Nah, itu dia panggil ilmu berdasarkan kepada ilmu yang bukan syariat yang tu. Jadi dimaksud dengan ilmu syariat itu ialah yang diperolehi dari Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ditunjuki oleh akal kepadanya seumpama ilmu berhitung atau percubaan. Mana ilmu berdasarkan kepada pengalaman. Percubaan, pengalaman. Dan seumpama ilmu kedoktoran atau pendengaran. Yang diperolehi dengar lah, kita dengar. Seumpama ilmu bahasa. Untuk makluman kita bersamalah dalam perbahasan ulama-ulama tauhid al-aqidah, hukum ni keputusan, ketetapan. Dia merangkumi 3. Ada yang berdasarkan kepada naqli, iaitu wahyu. Ada yang berdasarkan kepada akal. Dan ada yang berdasarkan kepada pengalaman. Itu diiktiraf oleh ulama-ulama. Jadi hukum berdasarkan kepada wahyu disebut dengan naqli. Al-ahkam an-naqliyah. Hukum berdasarkan kepada akal disebut oleh ulama dengan aqli. Al-ahkam al-aqliyah. Dan hukum berdasarkan kepada pengalaman. Apa yang dilihat berulang kali oleh mata, oleh telinga. Contohnya macam kita menghukumkan bahawasanya api itu panas, membakar. Itu dipanggil hukum al-adi, dia panggil hukum adat. Adat api itu membakar. Adat air itu meletup, menenggelamkan. Dan adat dipanggil, jadi begitulah hukum berdasarkan pada pengalaman. Pencerapan berdasarkan pada pengalaman. Dan ketiga-tiga itu diiktiraf oleh syarak. Berdasarkan diiktiraf oleh syarak dalam akidah. Dan di sana ada satu yang keempat, tapi dalam akidah tidak diiktiraf. Cuma di kalangan ahli sufi dia menjadi penilaian, iaitu hukum berdasarkan kepada dipanggil apa? Ilham hati, dia panggil ilham. Yang dicampak oleh Allah dalam hati manusia. Yang ini disebut dengan apa dia panggil apa? Intuisi kan. Begitulah berdasarkan gerak hati, pengalaman batin. Itu tidak diterima dalam pembahasan akidah. Jadi itu diterima dari segi individu. Kalau nak diterima pun mesti bukan berdiri sendiri. Sebaliknya dia mesti merujuk pada wahyu, akal. Dua itulah. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah, iaitu yang berdasarkan kepada dipanggil tajribah, berdasarkan kepada akal. Yang berdasarkan kepada pendengaran itu terbagi kepada ilmu yang terpuji, iaitu terbagi pada ilmu yang terpuji, mahmudah, ilmu yang tercela dan ilmu yang dibolehkan, yakni mubah, yang harus. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi. Ilmu yang terpuji ialah ilmu yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi. Seperti ilmu kedoktoran dan ilmu berhitung. Ini terjemahan kepada ilmu hisab dalam
al-hisab. Jadi matematik lah. Dan itu terbahagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak fardu. Jadi ilmu keduniaan sendiri, kata Imam Al-Ghazali, terbagi dua. Ada fardu kifayah dan ada yang utama saja, yang tidak fardu. Mana elok dipelajari, tapi tidaklah sampai kewajipan. Yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Seumpama ilmu kedoktoran. Itu fardu kifayah, mesti ada orang belajar. Kalau tidak, macam solat jenazah jugalah. Solat jenazah, menguruskan jenazah. Karena pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia, itu ilmu kedoktoran lah. Kerana pentingnya ilmu itu untuk melihara tubuh manusia. Dan seumpama ilmu berhitung. Ini termasuk dalam ilmu fardu kifayah juga, kata Imam Ghazali, iaitu ilmu berhitung, ilmu mengira, ilmu hisab tadi ni. Kerana pentingnya dalam masyarakat jual beli, pembahagian harta wasiat, pusaka dan lain-lainnya. Jadi sebagai contohnya, wasiat dibolehkan dalam batasan 1/3. Jadi macam mana nak kira 1/3 tu? Jadi memerlukan kepada matematik, memerlukan kepada ilmu berhitung. Itulah ilmu-ilmu. Jika kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, nescaya berdosalah penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajipan tersebut. Ini pandangan Imam Ghazali sebut begitu. Kalau ada seorang, mungkin contoh lah. Tapi ibarat ulama-ulama yang lain, dia tidak sebut seorang. Jika ada sebahagian daripada atau segelintir daripada orang Islam dengan kadar yang mencukupi. Kalau seorang saja dalam masyarakat yang luas macam di Malaysia ini tak mencukupi, maka tidak terlepas kewajipan tu. Kerana dia mesti yang bangun mempelajari itu dalam kadar yang mencukupi, dinisbah kepada penduduk, keperluan penduduk. Dari itu, tak usah diherankan dari perkataan kami bahawa ilmu kedoktoran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Mungkin Imam Ghazali kata, mungkin kamu akan rasa heran. Sebab fardu ni syariat. Nak sebut kata kewajipan itu ialah syariat. Takkan kedoktoran, ilmu keduniaan itu menjadi syariat. Sebut fardu pula kalau tak pelajari, tidak ada yang pelajari berdosa. Juga pokok-pokok. Jadi tak usah heran lah kata dia, tak payah kamu heran. Sebab syariat sendiri itu, dia diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga manusia termasuk tubuh. Jadi kalau tuan-tuan ingat balik, maqasid syariah ada 5. Maqasid syariah itu ada 5. Iaitu hifzuddin, menjaga agama. Itu ringki yang pertama sekali. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Menjaga diri manusia jangan binasa, menjaga nyawa. Kemudian menjaga akal, hifzul akal. Dan yang keempatnya menjaga menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, nasab. Dan yang kelimanya harta. Kalau tak silapnya, wallahu alam, tuan-tuan puan boleh tengok balik, ada banyak artikel-artikel termasuk jurnal-jurnal yang menceritakan tentang maqasid syariah ni. Kalau tak silapnya, yang mula mengeluarkan teori maqasid syariah itu ada 5, itu adalah Imam Ghazali. Kalau tak silap, Imam Al-Ghazali yang mula menyimpulkan bahawasanya tujuan syariat itu tidak lari daripada 5. Bacalah mana-mana ayat Quran ke hadis ke, dia mesti terkait dengan salah satu daripada 5 ini. Maknanya tujuan syariat. Tujuan Allah menetapkan satu hukum, iaitu untuk menjaga agama. Kalau tak menjaga agama, untuk menjaga nyawa, diri. Kalau tidak itu, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga keturunan, ataupun menjaga harta manusia.
Dari itu tak usah diherankan dari perkataan kami bahawa ilmu kedoktoran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Juga malah kata dia, tuan-tuan tulis kat situ, malah juga bukan sekadar dua itu. Malah juga pokok-pokok perusahaan, yakni industri yang utama, juga termasuk fardu kifayah. Seumpama pertanian, pertenunan dan siasat, pentadbiran. Belajar ilmu mentadbir pun masuk fardu kifayah. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan. Ini zaman dululah bekam. Bekam salah satu kaedah yang memang menjadi kaedah rawatan zaman dululah. Sebab itu Imam Ghazali sebut mesti ada orang yang pandai berbekam. Dan penjahitan. Kerana kalau kosonglah negeri dari tukang bekam sebagai contohnya, maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka. Jadi pada zaman hari ini, bukan saja bekam lah. Kalau bekam pun sekarang ini sudah tidak menjadi satu kaedah teras dalam pengubatan. Mungkin kaedah pembedahan, rawatan, kaedah-kaedah rawatan yang diperlukan, dialisis dan sebagainya itu menjadi fardu kifayah. Dan berdosalah mereka itu membawa dirinya kepada kebinasaan. Nah, ini dipanggil rahsianya. Kerana Imam Ghazali, kalau tengok pada takbir bahasa asal itu, dia merujuk kepada firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mendedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi sebab itu segala perkara yang boleh melaksanakan ayat ini maka menjadi fardu kifayah. Maka sungguhnya yang menurunkan penyakit dialah pula yang menurunkan ubat dan memberi petunjuk cara memakainya. Cara memakaikan ubat itu serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya, iaitu melalui petunjuk akal dan juga pengalaman tadi. Jadi sebab itu ulama-ulama Islam sejak daripada dulu lagi, mereka hatta kalau perkara itu berdasarkan pengalaman, tajribah, uji kaji, menunjukkan bahawa dia diperlukan untuk maslahat agama ataupun tubuh manusia, maka dia menjadi fardu. Walaupun tak disebut dalam syariat. Contoh macam kita kata tadi, dalam masalah perubatan tadi, dalam masalah hisab tadi, tak disebut oleh syariat. Tidak ada hadis Nabi kata, wahai umatku, belajarlah kedoktoran, belajarlah hisab. Tidak ada hadis itu. Tapi berdasarkan pada pengalaman, bahawa manusia ini kalau sakit, kalau dia tidak berubat, akan bawa kepada kebinasaan. Dan ini tertakluk dengan firman Allah, jangan kamu mendedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi sebab itu ulama berdasarkan pengalaman, kalau tak berubat boleh binasa. Jadi atau berdasarkan kepada akal, kalau tidak berubat binasa. Dan bila binasa melanggari ayat tadi, di mana Allah Ta'ala merintahkan kita jangan mendedahkan diri pada kebinasaan, maka diputuskan bahawa berubat itu merupakan suatu tuntutan syariat. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan mensia-siakan obat itu. Itu pandangan Imam Ghazali. Sebab tu ada setengah orang dia faham bahasanya kalau jadi ahli sufi ni makna tak boleh berubat dan sebagainya. Imam Ghazali dia tidak begitu. Dia praktikal. Cuma yang perlu nanti Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita bahasanya walaupun kita berubat, menjaga tubuh dan sebagainya, tapi kita kena ingat bahasanya tujuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Menjaga tubuh itu mesti dibawa ke arah itu. Bukan kita kata kita memastikan menjaga kesihatan semata-mata untuk berseronok atau ke dunia. Jaga kesihatan supaya kita dapat berseronok lagi lama. Itu lari matlamat. Jaga kesihatan kerana kita nak gunakan tubuh kita ini untuk kita tunggangi sebagai kenderaan kita menuju ke akhirat. Adapun ilmu yang dihitung utama, mana ilmu yang punya keutamaan, tidaklah fardu, maka mendalami hal-hal yang halus. Ini contohlah. Jadi ilmu keduniaan itu kata Imam Ghazali dia bagi dua. Bagi dua dulu, ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tercela.
Kemudian ilmu terpuji itu terbagi dua pula. Ada yang fardu kifayah, ada yang bagi tiga, utama, dan ada yang harus saja. Ilmu yang utama ni ilmu baik. Mana elok dipelajari tapi tidaklah sampai fardu. Ilmu yang harus, terpulanglah, nak belajar pun tak apa. Nak tak belajar pun tak apa. Tak ada dalam masyarakat pun tak apa. Nak bagi ada pun tak apa. Harus. Dan ada pun ilmu yang tercela, maka itu tidak harus dipelajari. Dan dia dah jelas dah kepada kita ilmu keduniaan yang menjadi fardu kifayah. Dan sekarang ni Imam Ghazali dia nak bagi contoh kepada kita pula ilmu yang dihitung utama. Tidaklah fardu tapi dia masih utama, mana baik. Syarak mandang dia baik. Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu hisab tadinya. Mana ilmu-ilmu, kalau ilmu hisab dengan kadar yang diperlukan untuk membolehkan kita mengira faraid, mengira dipanggil apa, contoh disebut tadi lagi ni, berjual beli supaya kita dapat timbang dengan elok, dengan cukup. Ini kalau tak pandai matematik, nanti macam mana nak berniaga? Kemudian, tapi mendalami hal-hal yang lebih halus, yang detail, bagi ilmu berhitung, itu tidaklah fardu, tapi baik. Ilmu kedoktoran, hal-hal yang halus dalam ilmu kedoktoran, dan lain-lainnya, ada termasuk yang tidak diperlukan begitu penting. Mana diperlukan, tapi tidaklah begitu penting. Tetapi kata Imam Ghazali masih berfaedah untuk menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan tadi. Supaya kita lebih bijak, lebih kuat, lebih kemas lagi. Ada pun ilmu yang tercela iaitu ilmu sihir, mantra-mantra, ilmu tenung dan ilmu balik mata. Ilmu silap mata. Ilmu sihir, ilmu balik mata. Apa terjemahan dia? Bahasa Arabnya. Ilmu talbisat. Silap mata lah, talbisat. Talbisat ni, talbis ni ada tipuan. Talbis ni adalah tipuan. Mana kita menzahirkan sesuatu di hadapan orang lain, tapi sebenarnya dia bukan begitu. Dia talbisat. Ada pun ilmu yang diperbolehkan, ilmu harus. Ilmu keduniaan yang harus. Iaitu ilmu tentang, ini contohlah, pantun-pantun yang tak cabul. Pantun itu terjemah syair dalam bahasa Arab, syair. Ilmu syair. Yang mana yang tidak bercampur dengan ucapan-ucapan yang kotor lah. Berita-berita sejarah, ilmu-ilmu dipanggil tarikh dan sebagainya. Ini tuan-tuan kena bezakan dengan bercampur. Sebab ilmu syariat belum masuk lagi. Sebab itu berita-berita sejarah di sini ni adalah sejarah manusia lah. Harus kita baca, pelajari. Tapi kalau sejarah syariat, kisah-kisah dalam Quran, itu masuk dalam ilmu syarak. Itu masuk dalam, dia panggil ilmu yang bukan harus, ilmu yang digalakkan untuk dipelajari. Adapun ilmu syariah, ini masuk ilmu syariat pula. Jadi apa makna ilmu syariah? Balik pada ta'rif Imam Ghazali tadi, iaitu ilmu yang diperolehi daripada Nabi. Iaitu ilmu syariat. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksudkan menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Jadi kitab Ihya ini, itulah yang menjadi tujuan lah. Kata Imam Ghazali, bukan nak cerita bab kedoktoran, bab hisab tadi ni. Tadi dia hanya cerita hukum. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi maksud itulah ilmu syariat ni. Maka kata Imam Ghazali, pada asalnya terpuji semuanya. Tidak ada ilmu syariat yang tercela. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah. Padahal adalah ia tercela. Dari itu terbahagilah juga kepada terpuji dan tercela. Karena bukan kerana asal-asal dia tu ada yang tercela. Cuma dia bercampur. Bercampur dengan ilmu-ilmu yang disangka sebagai syariat. Tapi sebenarnya bukan syarak. Maka itu yang menyebabkan dia jadi tercela. Yang terpuji, ilmu syarak yang terpuji, mempunyai pokok. Yang terdiri, tuan-tuan tulis itu. Terdiri daripada ilmu pokok.
ilmu cabang, muqaddimah dan pelengkap. Sehingga jumlahlah 4. Kalau tuan-tuan nak tulis dalam bahasa Arabnya, dia guna, Imam Al-Ghazali guna istilah ilmu al-usul, furu', usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Ilmu usul, ilmu pokok, ilmu cabang, ilmu penterjemah kita, dia terjemah ilmu pengantar, muqaddimat itu diterjemah ilmu pengantar, memang tepatlah terjemahan itu, pengantar. Dan yang terakhirnya adalah ilmu penyempurna, yang pelengkap dipanggil. Pokok, cabang, pengantar dan juga pelengkap. Ilmu pelengkap ataupun ilmu penyempurna. Nanti kita akan tengoklah Imam Ghazali bagi contoh, nanti kita akan nampak dengan jelas. Yang pertama, ilmu pokok, usul, iaitu 4. Kitabullah Azza wa Jalla, sunnah Rasulullah, ijma' ulama dan peninggalan sahabat, yang ini asar. Sebab tu kalau tuan-tuan dan sekalian perasan, kita baca sebelum ni berapa bab dah. Bab tentang kelebihan ilmu, bab tentang kelebihan belajar dan juga bab tentang kelebihan mengajar. Macam mana Imam Ghazali susun? Dia bawa ayat Quran dulu, kemudian dia bawa hadis Nabi, kemudian dia bawa asar sahabat, peninggalan sahabat. Kemudian setelah itu barulah dia pergi kepada akal, dipanggil. Kelebihan ilmu berdasarkan kepada dipanggil penemuan akal. Jadi itu Imam Ghazali dia mengajar kita. Mula daripada mana ikut susunan, hierarki ilmu. Dia mengajar hierarki ilmu. Itu yang kita minat baca kitab Ihya Ulumuddin ni. Kerana bukan saja kita dapat belajar ilmu, tapi kerana Imam Al-Ghazali, dia bukan saja mahir dalam bidang ilmu, tapi dia mahir bagi usul. Dia usul fiqh. Dan dia juga mahir dalam bidang falsafah. Jadi semua dia dah mengalami pengalaman, dan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dia dia telah intipati daripada semua ilmu-ilmu keduniaan dari segi aspek yang kita kena tahu, dia dah masukkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini dia tulis, dia karang setelah dia terjun dalam masyarakat. Kalau sebelum Baghdad, ketika dia beruzlah, dia kitab-kitab dia tulis, termasuk Al-Mustasfa, kitab fiqh dan sebagainya, dia tulis ketika dia berada dalam perpustakaan. Itu sebagian penganalisis sebut. Mana ketika dia sebagai semata-mata dipanggil pensyarah, dia panggil pengajar. Dia kehidupan dia hanya dalam perpustakaan, dalam majlis ilmu dan bersama pelajar. Tapi kitab Ihya Ulumuddin ini dia tulis pada ketika dia beruzlah. Dan uzlah Imam Ghazali, jangan tuan-tuan ingat kata dia duduk dalam bilik, kemudian dia tak keluar. Tidak, dia keluar macam biasa, cuma dia memisahkan diri daripada jawatan. Itu uzlah dia. Dia hanya beribadat, kemudian dia keluar sembahyang berjamaah dan belajar. Itu dia belajar, ramai orang tak tahu. Dalam masa dia uzlah itu, dia belajar ilmu-ilmu yang dia belum tahu. Ilmu apa tu yang dia belajar tu? Yang dia belum belajar sebelum ni, iaitu ilmu tasawuf. Masa dia beruzlah itu, dia berulang alik. Ada seorang tokoh, ada pun tak ingat nama guru tasawuf, yang dia berulang alik, dia belajar. Itu tawaduk Imam Ghazali. Walaupun guru dia sendiri pun tahu bahawasanya dia ni orang alim. Orang alim segala-gala ilmu lah. Falsafahnya dia dah alim dah pada ketika itu. Cuma dia kurang adalah ilmu tentang tasawuf. Masa uzlah itu dia belajar. Dan dia menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Maka Ihya Ulumuddin ini dia menulis bukan saja
berdasarkan teori dan sebagainya, tapi setelah ilmu itu dia panggil apa, dalam bahasa ini orang selalu guna membumikan. Setelah membumikan dia panggil. Ilmu itu bukan saja berada di kayangan, tapi berdasarkan kepada realiti dalam masyarakat semasa. Tuan-tuan parti tengoklah dia sebut tadi ilmu kedoktoran, ilmu hisab, ilmu apa lagi penununan, ilmu pertanian. Dia sebut sebagai fardu kifayah, menunjukkan bahasanya Imam Ghazali ni dia tahu kehidupan. Dia tahu kehidupan tu apa yang diperlukan oleh manusia untuk selamat, bahkan untuk kelesaan, untuk menyempurnakan ibadat itu sendiri. Nah, itulah dipanggil Imam Ghazali. Dan terakhir sekali, ketika dia wafat, ditulis dalam banyak kisah berdatan Imam Ghazali ini, di atas dada dia itu ada Sahih Bukhari. Mana dia sedang menekuni hadis. Dia menekuni hadis kerana dia umur tak panjang, 55. Kalau diingatkan disebut, kalau dia yakini bahawasanya kalaulah ada lagi usia 2-3 tahun, maka kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis yang dikatakan dhaif, yang dikatakan maudhu' itu akan ditapis oleh Imam Ghazali sendiri. Akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Jadi sebab itu ulama dalam Imam Al-Iraqi yang sealiran dengan Imam Syafi'i, Imam Al-Iraqi yang mentakhrij, yang mentashih hadis-hadis dalam Ihya ni pun mazhab Syafi'i. Sebab tu Imam mazhab Syafi'i ni dia saling khidmat di antara satu sama lain. Dan sebab itu menjadi faktor orang iri hati dengan mazhab Syafi'i ni. Kerana dia menghasilkan karya-karya yang menyebabkan mazhab Syafi'i ni dia tak perlu bergantung pada mazhab lain. Dan mazhab lain bergantung dengan dia. Hatta sahabat-sahabat kita di aliran Salafiyah, walaupun kadang-kadang mereka agak kritikal dengan mazhab Syafi'i ini, tapi bila membaca untuk memahami Quran, memahami hadis, mereka terpaksa merujuk kepada tulisan-tulisan Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Contohnya nak memahami Sahih Bukhari, terpaksa merujuk kepada tulisan Ibn Hajar, Fathul Bari. Nak memahami Sahih Muslim, terpaksa merujuk kepada syarah Al-Minhaj, syarah Muslim Imam Nawawi. Dia semua ulama mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Jadi mereka pun terpaksa, kerana dalam mazhab Hambali sendiri tak banyak karya. Ya, mazhab Hambali adalah di antara mazhab yang bukan kita nak mengkritik, bukan kita nak merendahkan, tidak, memang realitinya begitu. Mazhab Hambali adalah mazhab yang paling kurang menghasilkan karya-karya ilmiah. Contoh macam syarah-syarah hadis pun tak banyak dihasilkan oleh mazhab Hambali. Jadi sebab itu kadang-kadang menjadi faktor persaingan mazhab pun ada juga sebenarnya pada zaman hari ini. Kerana ulama yang latar belakangkan daripada, contohnya macam Arab Saudi, yang mereka latar belakangnya mazhab Hambali. Jadi persaingan mazhab itu kadang-kadang terbawa-bawa sehingga mengkritik berlebihan aliran-aliran yang lain. Jadi kita jangan terikut-ikutlah situasi yang begitu. Dan ijma' itu pokok. Jadi tuan-tuan kena pindah sikit. Bukan pindah, kena tambah buat hasyah sikit. Dan ijma' itu termasuk pokok. Bukan dia pokok pada segala ilmu yang lain. Termasuk pokok. Dan kalau dalam bahasa Arab pun dia begitu Imam Ghazali sebut. Wa ijma' mungkin timbul persoalan. Kenapa? Kerana rata-rata orang hanya sebut dua. Biasa orang sebut dua. Usul sumber rujukan dalam Islam adalah Quran, hadis. Titik takat tu. Tapi Imam Ghazali dia sebut 4. Ya. Ijma', yang ketiga, dan satu lagi asarus sahabah. Asar as-sahabah. Dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Juga pun begitu. Peninggalan-peninggalan sahabat. Dan ijma' itu pokok. Ini termasuk pokok. Dari segi bahawa dia menunjukkan kepada sunnah. Itu faktor dia. Sebab apa dia masukkan? Kerana ijma' itu sendiri. Kalau ada semua ijma', para ulama' sepakat satu hukum. Itu menunjukkan bahawasanya semua mata ulama' telah merhati bahawasanya perkara itu menepati sunnah Nabi.
maka adalah dia pokok pada darjat yang ketiga. Begitu juga peninggalan sahabat. Maka dia juga pokok usul dalam Islam ini kerana menunjukkan kepada sunnah. Sahabat Nabi, kerana di sana memang ada pertikaian dalam perbahasan. Apakah asarus sahabah ini menjadi rujukan juga? Sebagian fuqaha kata tidak. Kerana sahabat-sahabat tidak maksum. Walaupun mereka itu adil dan sebagainya, tapi ijtihad mereka itu tidak mengikat. Tidak mengikat ulama-ulama selepas mereka. Jadi yang hanya mengikat Quran dan hadis saja. Yang tak boleh dicanggahi. Qaul sahabah boleh dicanggahi. Tapi kalau dah sampai qaul sahabat itu mencapai ijma' semua sahabat, itu tak boleh dicanggahi. Contohnya macam ada isu-isu tertentu, Ibnu Umar sebagai contohnya, dia mengeluarkan pandangan peribadi dia. Jadi adakah pandangan peribadi seorang sahabat itu tak boleh dicanggahi oleh mujtahid-mujtahid selepas daripada zaman itu, zaman sahabat. Jadi kata ulama, tidak. Kecuali kalau pandangan itu semua sahabat, dia punya ijma'. Tapi Imam Al-Ghazali dia meletakkan qaul sahabat itu merupakan usul, pokok. Kerana kata dia, ini dia jelaskan kenapa dia letakkan pandangan sahabat, asar sahabat itu sebagai salah satu daripada pokok ataupun usul dalam Islam ini. Kerana kata dia, para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran. Mungkin apa yang mereka saksikan itu kita tidak saksikan. Bukan mungkinlah, memang kita tak hidup pada zaman Nabi. Dan mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, dan kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam tuan-tuan letak sebelum. Tidak dijumpai dalam kata-kata apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Tuan-tuan boleh faham. Dalam tu tuan-tuan kena letak sebelum kata-kata. Kadang-kadang tidak jumpai dalam kata-kata apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Mana dalam teks hadis yang sampai dekat kita tu adalah kata-kata. Tapi di sebalik teks hadis itu, dia ada petunjuk keadaan, latar belakang di sebalik kata-kata itu. Itu yang kita tak tahu. Itu disebut apa tu dalam bahasa, dalam istilah ilmu. Kalau Quran, peristiwa di sebalik nas, di sebalik ayat itu, dia punya asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Kalau peristiwa di sebalik hadis pula, dia panggil asbabul wurud. Sebab timbulnya hadis tu. Itu yang kita tak tahu. Sebab kita tak pernah hidup zaman Nabi. Jadi kita tak tahu ayat itu ada latar belakang ke tidak. Ada keadaan, situasi tak di sebalik penurunan dia. Jadi sebab itu kadang-kadang ada hadis kata begini. Tapi sahabat pula dia bagi fatwa begini. Bercanggah dengan hadis tu. Rupa-rupanya dia tahu hadis yang Nabi sebut tu sebenarnya merujuk pada peristiwa tertentu. Sekian-sekian. Yang peristiwa tu kita tak tahu. Jadi sebab itu pandangan sahabat-sahabat ini tidak boleh bermudah-mudah lah. Terutama sekali kita yang hadir pada zaman ini untuk kita menolak. Kerana kemungkinan ada latar belakang hukum yang disebut dalam hadis itu yang kita tidak tahu. Yang mana ada dipanggil peristiwa-peristiwa, situasi yang tidak terikat dengan hukum disebut dalam hadis tersebut. Maka dengan dasar ini, para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan peninggalan sahabat. Dan demikian itu adalah dengan syarat tertentu. Bukan keseluruhan lah. Imam Ghazali pun sebut ada syarat tertentu. Dalam bentuk tertentu dan tidak wajar menerangkannya dalam kupasan ini. Maknanya dalam kitab dia ni bukan tempat dia lah. Kalau nak mengaji lebih lanjut. Mungkin maksud dia itu bacalah kitab dia Al-Mustasfa. Al-Mustasfa adalah kitab usul fiqh karya Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia Allah Ta'ala jadikan dia satu tokoh individu. Kalau dia ada karang kitab apa-apa pun, kitab orang lain pakai tenggelam lebih. Itu. Maknanya selepas zaman dia tu, mana semua akan follow dia. Sebab itu semata dia, masa dia mengaji apa usul fiqh dengan Al-Imam Al-Juwaini.
Pada ketika itu dia masih muda lagi, lah umur dalam 30-an, 20-an. Dan dia mengarang kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh. Bila guru dia tengok, guru usul fiqh dia tengok, engkau ni wahai Imam Ghazali, wahai Al-Ghazali, engkau menenggelamkan aku. Engkau bakal menenggelamkan nama aku. Dia sebut begitu. Memang betul lah. Bila dia mengarang kitab, maknanya nama dia lah, bukan dengan dia nak pun, tapi Allah Ta'ala izinkan begitu. Bila dia bergeluman dengan falsafah, dia menulis kitab Maqasid Al-Falasifah dan juga Tahafut Al-Falasifah, maka bila orang selepas zaman dia, bila orang nak mengaji falsafah Islam, mesti orang akan mengaji kitab dia. Maqasid Al-Falasifah. Walaupun dia menolak falsafah, dengan selepas dia mengarang kitab Maqasid Al-Falasifah, mana setelah 3 tahun, dia nak tolak falsafah, dia tak tolak begitu, dia kaji falsafah, dia belajar falsafah 3 tahun. Kemudian dihasilkan kitab falsafah, Tahafut Falasifah, sehingga orang falsafah baca kitab tu, pada zaman dia sendiri, tokoh-tokoh falsafah baca kitab tu, kata memang beginilah falsafah. Tak ada silap apa langsung. Yang kamu tulis itu, begitulah falsafah. Setelah tu barulah dia tulis kitab Tahafut Falasifah. Maknanya Tahafut Falasifah. Maknanya kesilapan dalam falsafah. Jadi Imam Ghazali dia memang dia style dia begitu. Dia tak akan tolak selagi dia tak faham betul-betul. Dia akan pastikan dia faham sungguh-sungguh, barulah dia akan tulis, dia akan tolak. Dan bila dia menulis usul fiqh mustasfa, maka dia menjadi Imam Syafi'i yang kedua. Kerana pengasas usul fiqh adalah Imam Syafi'i dan kitab dia Risalah. Selepas Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Mustasfa, maka Imam Al-Ghazali ini adalah pengasas usul fiqh yang kedua. Melalui kitab dia Al-Mustasfa. Semua orang akan belajar kitab tu. Dan mensyarah, mengkhulasahkan dia, buat intisari dan sebagainya. Dan bila dia menulis kitab fiqh, ada 3. Ada yang panjang, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz. Maka Al-Wajiz itulah yang diringkaskan oleh Imam Ar-Rafi'i. Kemudian diringkaskan pula oleh Imam Nawawi dalam kitab menjadi kitab Al-Minhaj. Al-Aziz diringkaskan oleh Imam Ar-Rafi'i. Kitab Imam Al-Ghazali Al-Wajiz diringkaskan oleh Imam Ar-Rafi'i menjadi Al-Aziz. Kemudian diringkaskan lagi oleh Imam Nawawi menjadi Al-Minhaj, dan kitab Minhaj itulah siapa-siapa yang nak menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i, dia mesti belajar tamat kitab Minhaj Imam Nawawi. Dalam kitab Minhaj itu, asal usulnya adalah daripada kitab Imam Ghazali Al-Wajiz. Dia tak boleh jadi. Seorang itu dia tak akan boleh jadi mufti dalam mazhab Syafi'i kalau dia tidak khatam, dia tidak faham sungguh-sungguh kitab Minhaj Al-Abid, Minhaj Talibin Imam An-Nawawi, yang mana Imam Nawawi itu meringkaskan daripada karya Imam Rafi'i, yang mana Imam Rafi'i itu meringkaskan daripada Imam Al-Ghazali. Jadi dan bila Imam Ghazali menulis tasawuf pula, maka kitab tasawuf Ihya Ulumuddin lah menjadi dipanggil bacaan orang sufi, ulama-ulama sufi dalam Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab itu bila tuan-tuan nak ikut tasawuf ni, ikut tarik Imam Ghazali. Jangan ikut tarik tasawuf lain. Kerana ada sana tarik tasawuf Syiah. Ada yang dipanggil yang orang kata mirip pada Syiah. Jadi kena berhati-hatilah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah cabang. Ini yang dipanggil kategori yang kedua ilmu syariah, itu ilmu cabang. Ilmu yang menurut iaitu apa yang difahami dari pokok-pokok usul di atas. Mana cabang kepada usul tadilah ijtihad, hasil daripada ijtihad ulama, khususnya dalam masalah-masalah baru, perincian-perincian dan sebagainya, itu dia menjadi ilmu cabang. Tapi tuan-tuan bersekalian, dalam perbicaraan yang lain, perbicaraan yang biasa-biasa kita pelajari, ilmu cabang ini hanya merujuk pada fiqh. Tapi Imam Al-Ghazali dan kitab dia ni, ilmu cabang ni terbagi 2. Satu fiqh, satu tasawuf. Yang tasawuf juga dia panggil cabang kepada ilmu usul tadi. Tasawuf, dan kata Imam Ghazali, cabang itulah yang cabang tasawuf itulah yang penting.
Dalam ada masa 10 minit lagi, insyaAllah kita selesaikan ilmu cabang ni, kemudian kita tutup majlis. Yang kedua cabang ni furu' iaitu apa yang difahamkan dari pokok-pokok usul di atas. Tidak menurut yang dikendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal fikiran. Jadi ilmu cabang ni timbul kerana dia bukan menurut yang berdasarkan kepada apa yang dikendaki dimaksudkan oleh teks, tetapi yang menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal fikiran daripada teks tu. Jadi apa yang dapat difahami daripada nas itulah itu menghasilkan cabang-cabang ilmu. Itu dipanggil ilmu cabang itu masuk ilmu cabang. Dengan sebab itu maka faham menjadi luas. Jadi dengan kita mempelajari cabang-cabang fiqh dan juga cabang-cabang ilmu tasawuf, itu kefahaman kita terhadap nas itu menjadi luas. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anda pernah sebut sebelum ni, orang yang mengaji kitab Ihya Ulumuddin ini, dia senang nak faham Quran dan hadis. Ini pengalaman anak sendirilah. Bila kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kita mempelajari macam mana Imam Al-Ghazali, dia mengeluarkan daripada Quran, daripada hadis itu kefahaman-kefahaman. Macam kita baca sebelum ni lah. Imam Al-Ghazali bawa ayat Quran, kemudian dia istinbat daripada ayat Quran itu. Berdasarkan kepada ayat ini, menunjukkan bahawasanya ilmu ini satu benda, satu perkara yang sangat bernilai. Karena sebagai contohnya, syahidallahu annahu la ilaha illa Allah sendiri bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian malaikat dia bersaksi dan juga ahli ilmu bersaksi. Itu dia istimbatkan bahawasanya hebatnya ilmu ini, kerana terutama sekali ilmu tentang la ilaha illallah ini, kerana Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya turut bersaksi bahawasanya keesaan dia, bagi keesaan dia itu bukan saja dia sendiri, bukan saja malaikat dia, tapi juga orang-orang berilmu. Mana orang berilmu ni letakkan oleh Allah dalam, dipanggil dalam orang yang maknanya yang meneguhkan penyaksian keesaan Allah Ta'ala itu. Itu contoh dia panggil. Dia melahirkan daripada, sedangkan ayat itu bukan direct pun sebut kelebihan ilmu, tidak. Tidak direct menyebutkan ilmu, tapi berdasarkan istinbat, kefahaman daripada nas, dan menggambarkan betapa hebatnya orang berilmu kerana dia bersaksi, menjadi penyaksi kepada keesaan Allah Ta'ala, kepada sekalian alam. Dengan sebab itu maka faham jadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan oleh Quran atau hadis dapat difahami yang lain, mana ilmu yang dan lebih daripada sekadar kata-kata atau teks itu. Seperti yang dapat difahami dari sabda Nabi, la yaqdil qadi wa huwa qadbanu. Hakim ni qadi tidak mengadili. Tuan-tuan tulis atas itu, tidak dengan makna jangan. Penafian tapi maksud penegahan. Hakim atau qadi janganlah mengadili perkara ketika dia sedang marah. Hadis sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim. Teks hadis takat itulah, tuan-tuan garis. Teks hadis takat itu saja. Nabi larang qadi kalau dia sedang marah, jangan dia menghakimi. Bahawa dia tidak mengadili juga, ini fake dia panggil, ini cabang. Tak disebutlah hadis tapi difahami daripada hadis. Bila hadis kata hakim jangan mengadili ketika sedang marah, bahawa kata Imam Ghazali, dia juga tidak boleh mengadili ketika mau buang air, lapar atau merasa sakit. Mana dalam keadaan situasi tubuh dia tak stabil. Mana dia akan mempengaruhi keputusan itu. Kerana dia panggil emosi dia tak stabil. Emosi dia tidak stabil, maka dia nak pastikan dia buat keputusan itu dalam keadaan dia dapat berfikir dengan tenang. Ilmu furu' itu terbagi pada dua pula. Pertama, menyangkut dengan kepentingan duniawi yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Yang bertanggungjawab terhadapnya ialah para ulama fikih, dan mereka itu adalah ulama dunia. Jadi ilmu ulama fiqh semata-mata dia tak kaitkan dengan akhirat. Kata Imam Ghazali, fiqh lah maknanya duniawi. Untuk menyelesaikan fiqh
dalam bentuk ilmu syarak juga, tapi untuk menyelesaikan urusan duniawi. Dan mereka itu adalah ulama ini. Kedua, menyangkut dengan kepentingan akhirat, iaitu ilmu hal keadaan hati. Cabang-cabang ilmu yang dikeluarkan daripada Quran dan hadis yang berkait dengan hati. Budi pekerti terpuji dan tercela, hal ehwal yang diredai dan yang dibenci oleh Allah. Pengetahuan ini termuat pada bahagian penghabisan kitab ini, iaitu bab 40, bab 21 hingga 30, 31 hingga 40, semua itu berkait dengan hal ehwal hati. Hati Imam Ghazali kata, itulah sebenarnya dipanggil cabang-cabang ilmu akhirat. Yang ini dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Mana dinisbah pada keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin ini, bab-bab yang berada di hujung kitab, penghabisan kitab, mana 20 bab yang hujung. Dan sebahagian darinya ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan dalam ibadahnya dan adat kebiasaannya, dan ini termuat pada bahagian pertama dari kitab ini, 20 bab yang mula-mula. Itu tuan-tuan bersekalian patut tengok. Imam Al-Ghazali, hatta fiqh itu sendiri, dia akan hanya menjadi akhirat kalau dia terbit daripada hati. Berkhidmat pada hati. 10 bab yang pertama, Ihya Ulumuddin, dia berkait dengan ibadat. Dia berkait dengan ibadat. 10 bab yang kedua, dia berkait dengan adat kebiasaan hidup. Adat kebiasaan hidup ini adalah kehidupan seharian, maksud Imam Ghazali. Mana manusia ni biasa berjual beli, biasa makan, biasa minum. Itu maksud dia. Bab 10 bab yang pertama, ibadat. 10 bab yang kedua, iaitu kebiasaan hidup. Dia mengajar kita bagaimana nak melalui kebiasaan hidup, makan, minum sebagainya, menepati syariat. Tapi adalah berkhidmat untuk bab 30, bab yang 20 bab berikutnya. Kita beribadat untuk membetulkan hati. Kita membetulkan urusan kehidupan kita untuk menjaga hati. Karena kenapa tuan-tuan bersekalian hati ni penting untuk kehidupan akhirat? Di sana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak memberi guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Jadi sebab itu, kalau fiqh saja, mengaji fiqh saja, macam orang hari ni lah tuan-tuan sekalian, mengaji fiqh untuk berdebat dengan orang, untuk nak kata kita betul, orang lain salah sebagai contohnya, untuk mana bersembang saja, tidak dikaitkan dengan keperluan kita beramal bagi akhirat, kata Imam Ghazali, itu dunia. Ilmu dunia. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan sekalian, itulah kita berhenti 2. Dan ada 2 lagi cabang ilmu syariat, iaitu muqaddimah, pengantar, dan juga pelengkap. Nah, nanti kita akan jumpa lagi dah. Ini yang Ahad, besok Isnin, insya-Allah. Kalau tak ada halangan apa-apa, pagi esok sambung lagi insya-Allah. Hari Isnin. Ya. Bagi tuan-tuan yang mungkin ada kesibukan dan sebagainya, tuan-tuan mungkin tengok rakaman, dengar rakaman insya-Allah. Ya. Kalau tak ingin terlepas, insya-Allah boleh tengok rakaman. Karena kita majlis kita ni selagi ada kelapangan kita akan teruskan. Dan matlamat kita peringkat awal ni, peringkat sekarang ni kita nak selesaikan Kitabul Ilmi. Tajuk kitab yang pertama dalam Ihya Ulumuddin iaitu kitab ilmu. Tajuk tentang ilmu. Kita boleh selesai yang itu pun kira berjaya lah. Dipanggil perjalanan kita kerana kitab Ihya ni ada 40 bab semua. Kita letakkan sasaran satu-satu. Boleh selesaikan Kitabul Ilmi dulu pun alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz.